Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pagi ini 4 hari bulan 9 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita bermula ayat 18 sehingga 21. Cerita kita pada kali ini setelah berlakunya insiden yang tidak diingini dalam siri yang lepas, iaitu insiden Nabi Musa tersalah menumbuk seorang Qibti, sebagaimana dalam ayat 15, bila kawan tu minta tolong, fastaghathahu allazi min syi'atihi, Bani Israeli minta tolong Nabi Musa lawan dengan orang Qibti. Apa jadi? Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa tumbuk, mati kawan tu. Apabila berlakunya peristiwa insiden yang tersebut, Nabi Musa menyesal. Kemudian dia pun menunggu-nunggu apakah yang akan dilakukan oleh Fir'aun, polis Fir'aun terhadap Musa. Dan hari yang berikutnya ni, yang kedua ini, apa jadi kepada si Israeli yang berkelahi dengan orang, yang menyebabkan Nabi Musa terperangkap dengan permainan kawan tu sehingga tertumbuknya Qibti. Takdir Allah SWT, sekali tumbuk kawan tu mati. Baik para pelajar sekalian, kita tengok kepada ayat kita, kemudian kita pergi kepada kisah dan juga pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 827. Ayat 18. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا
istikbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslihin. Tengok kepada ayat kita. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab. Kemudian daripada itu, apabila selesai daripada isu yang berlaku, mati dah kawan tu, Allah SWT tidak cerita kepada kita apakah tindakan yang dibuat oleh Musa terhadap mangsa ataupun mayat Qibti. Cuma disebut dalam kitab tafsir. Saya kata wallahu alam. Kita pun tidak semak dari sudut sanak-sanaknya. Cuma katanya Musa dengan kawan dia tadi timbus, gali lubang, masuk dalam tu. Masuk dalam kubur lah, tanah si Qibti yang sudah mati tu. Tengok ayat. Fa asba, lepas pada itu Musa pun tak berani lah. Mungkin tak balik rumah dari malam tu. Entah tidur di mana, tidak ada riwayat tidur di mana. Fa asbaha Musa fil madinati, maka kemudian daripada itu tinggallah ia di bandar Mesir, ai fil madinati allati qutila fiha al-Qibti. Dia masih tinggal di situ. Mana nak balik ke istana tak berani dah. Takut maklumat sudah sampai kepada Fir'aun. Dalam keadaan takut, an yu'khaza bi jinayatihi, dia takutlah orang akan ambil tindakan ke atas jenayah pembunuhan yang berlaku itu. Ya taraqab ay yantaziru ma yatahaddatsu bihi an-nas fi sya'nihi. Dia duduk dengar orang cakap apa tentang dia. Cari orang panggil duduk siasat ni. Apa jadi? Tengok ni dalam nota dia kata dia duduk di bandar tempat berlakunya pembunuhan Qibti dalam keadaan cemas sambil mendengar-dengar berita mengenainya. Nota 1305, yakni berita tindak balas pihak polis Fir'aun disebabkan perbuatan itu. Jadi Nabi Musa duduk perhati tengok apa akan jadi ni. Allahu Akbar. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala anna Musa asbaha bi madinati Misra khaifan. Ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita Musa dalam keadaan takut. Takut ayah dia Fir'aun tahu apa yang dia melakukan ini. Maka makin jelaslah siapa status Musa sebenarnya. Fir'aun pun duduk pening-pening juga. Musa ni malulah ambil jumpa dalam air, buat balik ke istana, tiba-tiba bila berlaku perbalahan, balah pula dengan dua kabilah yang bermusuhan. Bani Israeli dengan Qibti. Jadi nampak sangat dia punya resis berlaku. Kan? Nampak main kabilah ni. Ya taraqab ayyan tazirul akhbar. Duk tengok, duk dengar apa orang cakap, apa orang bincang tentang dia, apa mereka nak buat apa kepada tindakan apa yang akan diambil ke atas dia. Ini kali pertama berlaku. Dia bukannya budak nakal, budak yang buat jenayah yang sudah ada pengalaman. Ini kali pertama. Kita boleh nak bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan bagaimana paniknya suasana Nabi Musa pada saat itu. Kita yang salah sikit ni pun kita rasa macam-macam dah. Tak lena tidur, tak lalu makan. Ini pembunuhan, perbuatan jenayah yang tak pernah dibuat. Orang baik terjebak dengan benda macam ni. Mana kita boleh bayangkanlah suasana keadaan Nabi Musa pada saat itu. Baik, itu kata para ulama tafsir tentang masalah ya taraqab. Hidup menanti-nanti, inta-inta dengan orang cakap apa. Sambil-sambil itu duduk berjalan lagi dia. Jalan, pergi mari. Orang Kelantan kata lillah mari.
Lilah maknanya pergi marilah terumbang-ambing, tak tahu apa nak buat. Masya Allah. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. Maka tiba-tiba orang Israeli yang meminta pertolongan kepadanya semalam. Budak tu memang budak nakal, budak suka kelahi dengan orang. Dia tengok Musa, dia panggil Musa. Yastasrihu, meminta pertolongan Musa lagi. Musa, mari. Sudah. Bila Musa tengok, dia ni pula, kalau bahasa orang Malaysia ni, mamak ni lagi, kan bahasa tu bahasa pok kita lah, tadi panggil jenis mamak ni orang kita. Musa tak panggil mamak gitu. Dia kata dia ni lagi. Musa marah lah. Musa mula orang panggil menunjukkan kemarahan dia. Qala Musa lil Israili. Nabi Musa pun katalah kepada Israeli yang ia panggil dia. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau ini laghawiyyun, orang yang nyata sesaknya. Bahasa budak dakamu ni. Kelahi pula hari ni. Yakni dia panggil ghawiyyun, la ghawiyyun al-ghawayah bermakna kathirul mukhasamah wal munaza'a liman la tutiqu daf'a syarrih. Dia kata la ghawiyyun al-ghawayah ni makna orang yang banyak berkelahi dengan orang. Orang yang banyak berkelahi, orang yang suka berbantah, orang Kelantan kata orang berhibal lah. Orang berhibal lah maknanya suka berkelahi. Mu ni bahasa je ni. Oi, nak jebakkan aku pula hari ni ni. Jadi kita panggil lagawi tu, mana orang yang itulah perangai dia tu. Bahasa Kelantan kata gedebek kan. Mu ni bahasa jenis ni. Lagawiyun. Gawiyun tadilah makna dia nya kasidul mukhasamah wal munaza'ah, banyak berkelahi. Baru tahu kau ni. Dia tengok dia kata apa? Kata di para ulama tafsir, ini kata-kata Musa kepada siapa? Kepada Israeli. Kepada Israeli. Baik. Tuan-tuan nampak? Tengok di nas Quran. La ghawiyun kan. La tu lain. Annaka la ghawi. Muni. Ghawiyun tu naknya. Cuma kita kadang-kadang bila kita gurau-gurau dengan kawan-kawan yang belajar bahasa Arab ni, kan? Biasanya kalau orang belajar bahasa dia panggil lughawiyun. Lam bagi depan. Lughawiyun. Maknanya orang yang mengaji bahasa. Tapi kalau orang belajar bahasa, dia cakap salah dengan bahasa Arab, kita kata annaka laghawiyun. Bukan lughawi. Lughawi itu yang betulnya. Laghawiyun. Mu ni bahasa jenis tak tahu apa ni. Marahlah kawan-kawan kita mengaji bahasa ni. Apa ni kata aku macam ni kan. Baiklah. Baik. Bila berlaku macam ni, Musa marah. Musa ni dia pun garang juga orang. Baikin juga orangnya. Tengok ni. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. Maka tatkala ia bersedia hendak menumbuk orang yang menjadi musuh bagi mereka berdua. Mari pula. Dah dikawini istansarahu yastasrihuhu, Musa pun nak git. Bui sekali pun lagi pula. Dia hak semalam tak habis lagi isu, tambah pula hari ni pula. Allahu Akbar. Jadi musuh bagi dua mereka, yakni bagi Musa dengan rakan yang minta tolong dia tu. Sebab Nabi Musa memihak kepada Bani Israel. Itu jadi macam ni. Jadi tuan-tuan kena ingatlah, semalam kita dah bincang. Peristiwa ni berlaku belum dia jadi Nabi lagi ni. Dia pun tersalah malam. Hari ni dia tak buat dah.
Falamma arada Musa an ya'khuzal qibti. Bila Nabi Musa tatkala Nabi Musa bersedia untuk menumbuk orang yang menjadi musuh bagi mereka berdua, siapa dia? Qibti lain pula. Qibti semalam dah mati. Qala ya Musa, berkatalah orang itu, wahai Musa. Tengok. Dia kata apa? Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Musa, adakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh satu jiwa semalam? Mu nak bunuh aku? Para pelajar, dalam sudut ilmu tadabbur tidak mudah kita lalu begitu saja, sebab dia ada perbincangan. Qala ya Musa. Jadi apabila Musa marah dua-dua dah sekali ni. Tengok dalam tafsir kata falamma arada Musa, bila Nabi Musa nak ambil pula tindakan kepada Qibti yang baru ni, dan sekaligus dia juga marah kepada Israeli sebab duk berkelahi dalam bandar ni, tak ada kerja, semalam mati, hari ni sambung pula. Dia kata pada Israeli bi'unfin wa shiddatin wa yadribahu. Jadi dia pun telak mata ke Qibti, ke Israeli yang minta tolong dia tu, yang nakal tadi, yang jahat tu, nak kelahi dengan orang. Baik, para pelajar, kalau ada catatan, tulis. Qala lahu, Qala ya Musa, siapa yang bercakap? Ya Musa, mu nak bunuh aku? Qibti itu ke Israeli? Ini dibincang oleh para ulama tafsir. Saya terpaksa kena berhenti di sini. Nak tengok bagaimana orang panggil analisa yang dibuat oleh para ulama tafsir. Tuan-tuan tanda. Pendapat yang pertama kata al-qail huwal Israeli. Yang kata Musa, mu nak bunuh pula ni, nak bunuh aku sebagaimana bunuh semalam. Ini kata-kata daripada kawan dia yang jahat tu, Israeli yang suka berkelahi tu. Siapa kata ini? Ini pandangan daripada salaf, Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Jurayj dan lain-lain lagi. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ni kata ini kata-kata Israeli. Qala Ibnul Jauzi, setelah mengumpul kata-kata ulama salaf dalam bab ini, qala hadza qaulul Israeli min ghairi khilafin alimna bainal mufassirin. Ini kata-kata Israeli. Pasal mana pula dia minta tolong, tiba-tiba dia pula kata Musa, jangan bunuh aku. Kenapa timbul macam ni? Tengok. Lamma ra'al Israiliyu ghadaba Musa alaih. Bila Israeli tengok Musa, tengok dia jeling dia lain macam, Musa kata innaka laghawiyyun mubin. Mu ni pasal jenis jahat ni. Semalam kelahi, hari ni kelahi pula dia. Wa ra'ahu qad hamma an yabtisa bil fir'auni. Dia tengok Nabi Musa pegang kepala tangan pula. Jadi dia tahu Musa nak tay dia ke nak tay Fir'aun. Dia pun mula takut. Yelah, orang jahat ni macam ni lah perangai dia. Qala ya Musa aturida an tuqtani. Mu nak bunuh aku Musa? Macam bunuh semalam. Maka kata di ulama tafsir, jumhur kata di Syaukani dibuat analisa, qala jumhurul mufassiri. Ramai ulama tafsir kata orang tak tahu semalam kes yang berlaku semalam, Musa yang bunuh Qibti tu. Ingatkan yang bunuh dia budak tu. Sebab dia kelahi dua tu. Musa lalu je bagi sebiji mati. Maka dengan sebab Israeli kata kepada Musa gini, orang dengar, pembunuh semalam bukan dia ni. Hak ni, hak kedai ni, hak mari nak ni, orang apa sedap ni, gagah ni. Dia ni rupanya barulah pecah rahsia. Pecah rahsia allazi qatala al-Qibti. Orang ni, siapa yang buka rahsia? Israeli yang minta tolong Musa hari ni pula. Rupanya semalam orang tak tahu. Musa kalau tahu semalam, orang tak tahu cerita. Dia balik tidur rumah.
Dia ingat orang sudah tahu. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, waqila, tulis qaf 2. Pandangan yang kedua, al-qail, orang yang bercakap ini yang bertabik dengan Nabi Musa ni, iaitu Qibti. Qibti, bila dia tengok Musa nak celak mata ke dia, dia berkata, Musa, mu nak bunuh aku pula semalam kau bunuh orang. Pandangan yang kedua ini istazhara al-alahu ar-Razi wa Syaukani, lain-lain ulama. Syaukani kata hadza huwa zahir. Yang zahirnya daripada siyaqil ayah, bahawa Qibti sudah tahu Musa yang bunuh geng dia, kabilah dia semalam. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini tanpa fasl, bila faslin, Allah kata apa? Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa. Bila Nabi Musa cuba nak tumbuk orang yang musuh kepada dua-duanya, iaitu Qibti itu, qala, mana Qibti yang berkata, Musa, mu nak bunuh aku juga semalam kau bunuh orang. Maka ini menunjukkan bahawa cerita pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa tumbuk mati orang semalam sudah pun tersebar maklumat berita. Cuma masa tu tak ada WhatsApp, yang menyebabkan Nabi Musa tak nak kesan apa yang berlaku. Kalau zaman kita tahu dah, itulah dah. Gambar dia pun keluar dekat Facebook. Ni pembunuh yang dikendaki oleh polis. Kan biasanya polis bila keluar kenyataan, dia akan tunjuk gambar. Laki-laki yang dijejaki oleh polis kerana melakukan jenayah pembunuhan semalam. Baiklah. Dia kata apa kepada Musa? Ini kita letak pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua yang mengatakan Qibti. Dan nampaknya dari segi munasabah pun yang kedua ni kan. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Musa, mu nak bunuh aku sebagaimana engkau bunuh orang semalam. Sebenarnya engkau hanyalah hendak menjadi seorang yang kejam di muka bumi ini. Hari-hari nak bunuh orang ni apa ni? Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dan tidaklah engkau hendak menjadi seorang pendamai. Maka kata di ulama tafsir kata-kata ini sesuai dengan Qibti, sebab la yaliqu sudumil illa min kafir. Jadi orang kafir sesuai kata gitu ke Musa. Illa antakuna jabbaran. Mu nak jadi orang sombong Musa. Mu nak jadi orang sombong ya Musa nak bunuh orang pula hari ni. Sepatutnya engkau jadi muslihin. Muslih itu makna pendamai. Bila tengok dua orang ni berkelahi, dia ni duk balah dengan aku, sepatut awak damai kan, muskat. Kenapa nak berkelahi ni? Yang semalam tu katanya yang kena bunuh tu chef tukang masak. Wallahu alam, kita kata tak ada riwayatnya jelas lah. Allahu akbar. Apa cerita? Muni sepatutnya kau jadi pendamai Musa minal muslihin, mendamaikan keadaan ini. Bila orang tu nak kelahi, mu nasihat dia jangan buat. Tapi engkau pula pergi ni nak tumbuk orang pula ni. Wallahu alam. Tamaklah ahli tafsir cakap. Kita ni kalau tidak kerana disebut dalam tafsir, pada setakat yang anda baca direct begini, kita tak nampak Israeli, kita nampak Qibti yang takut. Sebab berita itu sudah tersebar. Buktinya Nabi Musa masih berada di tempat itu, di negeri itu. Dia tak lagi balik. Dia tak boleh nak balik. Dia pun duk mikir apa jadi ni. Baiklah. Maklumat tentang pembunuhan telah sampai ke bos, sampai ke Fir'aun. Dah. Fir'aun sudah bincang apa tindakan yang kita nak buat kepada Musa. Tiba-tiba, inilah kata orang, dalam mana-mana kumpulan mesti ada orang yang bersimpati.
bersimpati. Tengok ayat 20. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فاخرج إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Dan datanglah seorang laki-laki dari hujung bandar itu dengan berlari. Yas'a, berlari. Siapa dia laki-laki itu? Tuan-tuan tengok. Dalam ulama tafsir kata, seorang laki-laki datang daripada pinggir bandar. Aqsal Madinah, Nahiyah. Dalam Quran Tuhan tak sebut siapa dia, cuma disebut sebagai mukmin ali Fir'aun. Dalam keluarga Fir'aun ada orang yang beriman. Ada orang yang beriman. Yang tentu yang secara berimannya Asyah sendiri, isteri Fir'aun. Dan seorang laki-laki lain ini orang mukmin. Wallahu alam, nama dia Hizqil. Nama dia Hizqil. Itu disebut oleh dalam kitab lah. Tak kira lah ambil daripada Israeliat ke mana. Hizqil bin Sabur ibnu Ammi Fir'aun. Sepupu Fir'aun. Dalam Quran Tuhan kata mukmin ali Fir'aun. Orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Dia dengar dalam istana Fir'aun dah bercakap, kita akan tangkap Musa hari ini. Kita tangkap Musa hari ini cepat. Jadi si mukmin ini bila dia dengar keputusan begitu, dia cari Pak. Dia dengar, kat mana Musa? Duduk dekat dalam maklumat semalam dia kata Ainus Syams. Dia pun berlari pergi cepat-cepat. Sebab apa dia kata Aqsal Madinah, dari hujung bandar? Kata ulama tafsir, biasanya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ni dia tak buat istana dia dalam tengah-tengah bandar sebab payah nak lari. Dia buat Aqsal Madinah di pinggir bandar. Istana dia di luar bandar. Sebab apa? Fa inna adatal muluk. Biasanya raja-raja zaman dulu dia akan duduk di pinggir bandar, tepi bandar. Fi atrafil mudun. Apabila berlaku demonstrasi ke, berlaku rampasan kuasa ke, berlaku apa, cepat dia mudah nak lari. Dia kira nak lari ya, nak lari. Allahu Akbar. Jadi sebab apa? Allah Ta'ala gambarkan Yas'a berlari cepat sebelum datangnya polis tangkap Musa. Dia ni kawannya lari sebab dia orang beriman. Dia nak beriman, nak menyelamatkan Nabi Musa AS. Di situlah kata orang, dalam mana-mana kumpulan pun akan ada yang pro kontra. Sebab tu kita tak pelik hari ni. Kan? Orang tengah duduk mesyuarat tertutup. Majlis tertinggi contohnya kita kata majlis khas, majlis syura khas. Kejap ya keluar ada video, keluar rakaman suara, keluar ni, nak kata apa? Dalam keluarga, dalam rumah Fir'aun tengah mesyuarat, sudah ada ahli mukminin Fir'aun lari pergi tahu Musa. Ya Musa. Dia jalan-jalan jumpa Nabi Musa. Takdir Allah SWT nak selamatkan Musa, jumpa Nabi Musa. Qala ya Musa. Musa. Dia kenal lah Musa, dia pun hidup dalam istana juga. Keluarga dia. Innal mala'a ya'tamiruna bik. Sesungguhnya pegawai-pegawai Fir'aun, polis-polis dia sedang mengadakan pakatan terhadapmu. Ya'tamirun bermakna mengeluarkan arahan. Ya'muru ba'duhum ba'du. Sudah keluar arahan, sudah keluar waran, tangkap Musa. Tangkap. Untuk apa? Liyaqtuluk. Mereka nak membunuh. Musa sudah gazet, sudah keluar waran, arahan, bunuh Musa. Nasihat aku, fakhruj inni laka minan nasihin. Musa tak ada jalan lain dah. Oleh itu pergi kamu dari sini, keluar dari Mesir segera.
sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat secara ikhlas kepadamu. Jangan teragak-agak, jangan terumbang-ambing, keluar segera. Oh, sudah. Mana keputusan adalah ni? Ya'tamiruna bika liyaqtul ayyatashawaruna fi qatlika wa yata'amaruna bisabyika. Mereka telah buat perancangan nak tangkapmu dan akan dibunuh. Ini maklumat yang aku dapat. Dan aku ni penasihat yang mana Musa pun kenal lah watak dia ni, bukan penipu. Duduk dalam istana sekali dengan dia juga. Kalau kawan ni nasihat tu, mana Musa percaya. Tak apa. Aku buat keputusan tamat, tak payah ambil baju, tak payah apa. Keluar terus dari Mesir. Ayat 21. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya Rabb. Maka Musa keluarlah dia dari negeri itu dalam keadaan cemas. Tengok ni tuan-tuan, para pelajar sekalian, walaupun cemas, ay kharaja Musa minal madinati, Nabi Musa keluar daripada bandar itu dalam keadaan takut ditangkap. Yatalaffatu wa yanzur. Yataraqqab, di mana yatalaffatu wa yanzur, sambil berjalan sambil tengok. Hai. Jalan dah ni, jangan cepat, tapi berhenti juga tengok. Kok ada orang kejar belakang. Kalau orang kejar dia lari. Kalau tak ada orang, jalan. Allahu Akbar. Nabi Musa ni Nabi, tuan-tuan. Dalam keadaan cemas begini, tidaklah kata duduk membebel, tak pasal. La. Nabi Musa berdoa. Qala Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Ya Allah. Sambil berdoa, wahai Tuhanku, selamatkan daku dari kaum yang zalim. Nabi Musa sambil berjalan, sambil berdoa, Rabbi khalisni min qaumi Fir'aun az-zalimin. Macam mana pula Musa, dia yang tumbuk orang, macam mana pula dia kata daripada kaum yang zalim. Ulama tafsir kata az-zalimin di sini li anfusihim bil kufri. Fir'aun zalim yang pertama sekali. Zalim sebab apa zalim? Sebab dia kufur. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itulah zalim yang paling besar. Tuan-tuan tanda, zalim yang paling besar apa dia? Syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, zalim yang Fir'aun iradati qatli. Aku tersalah, bukannya bunuh orang dengan sengaja, tapi kenapa dia nak bunuh aku? Maknanya sepatutnya waran keluar, tangkap Musa, bawa ke mahkamah, dibicarakan. Dak, waran telah keluar, bunuh Musa. Maka Nabi Musa kata ini hukuman zalim. Sebab apa? Nak tangkap terus bunuh, sedangkan belum dibicarakan kenapa berlaku sedemikian. Walaupun Fir'aun, maknanya Musa masih lagi menuduh Fir'aun sebagai zalim. Kenapa zalim? Tangkap tanpa bicara. Jadi mana-mana undang-undang yang tangkap orang tanpa bicara terus masuk dalam penjara, maka orang tu dia panggil orang yang zalim. Yang tak zalim, bicara dulu, bagi peluang kawan ni berhujah, menyatakan hujah dia, bukti. Kalau betul-betul bersalah, barulah dijatuhkan hukuman. Ini tidak penjara dulu baru cari salah. Kan ada akta yang zalim yang digunakan oleh setengah-setengah negara yang zalim itu, akta tangkap tanpa bicara. Bila masuk dalam penjara, mereka pula pergi cari hujah supaya kawan ni boleh ditahan tanpa bicara beberapa lama yang dia nak. Kena ingatlah para pelajar sekalian, isu ini sudah berlaku di zaman Fir'aun. Baik. Apa jadi Nabi Musa? Selamatkan Musa, berjaya ke Musa melepaskan diri, meloloskan diri daripada kepungan dikejar oleh polis Fir'aun, ataupun Musa tertangkap. Sudah tentu para pelajar, kita sekarang dalam keadaan cemas, nak tahu bagaimana apa yang berlaku pada Musa. Sah? Allah Ta'ala telah jawab dalam ayat 22.
walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Musa teruskan perjalanan, kebetulan lorong yang nak pergi ni akan tembus ke Madian. Kenapa Tuhan pilih Madian? Ada hikmah yang tersendiri. Macam-macam cerita yang akan berlaku pada Musa. Tuan-tuan, saya nak berhenti di sini dulu. Sebab kita ada lagi sesi lain lepas ni. Tapi sebelum kita tamat, saya nak bawa 10 pengajaran fawaid yang boleh kita kutip dari ayat yang kita bincang ini. Walaupun pendek, tapi pengajaran tu banyak. Baik. Adapun ayat 22, kita akan tafsir dalam sidang akan datang. Faedah yang pertama, tuan-tuan tanda. Faedah yang pertama, an-namimatu mafsadatun muharramah. Menjadi batu api, melaporkan perkara rahsia ini sebenarnya haram. Perbuatan itu haram. Tetapi ada kalanya diharuskan untuk menyelamatkan seseorang. Untuk menyelamatkan seorang. Macam cerita ini. Cerita ja'a rajulun min aqsal Madinah. Laki-laki datang daripada pinggir bandar. Mari bagi tahu kepada Musa. Musa, lari cepat. Lari cepat. Kalau tidak engkau dibunuh. Dia ni kalau nak kira macam batu api. Mari bawa berita kepada Musa. Tapi oleh kerana masalah dia besar, iaitulah nak menyelamatkan Musa, bolehlah dia buka rahsia yang berlaku kepada di istana Fir'aun itu untuk menyelamatkan orang yang dijangka akan dilakukan kezaliman. Tapi kalau nak perandakan masyarakat, maka perbuatan ini haram. Dia panggil batu api yang tak masuk syurga orang tu. Kita kena tengoklah juga. Yang kebanyakan yang duk tular-tular dalam video, dalam suara-suara rakaman mesyuarat itu, kebanyakan itu memang batu api yang haram itu. Sebab apa bagi dedah rahsia orang begitu. Yang ni untuk maslahat. Lepas tu dia kata, inni laka minan nasihin. Aku hanya bawa nasihat je Musa. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, untuk masalah orang yang terenaya boleh dipecahkan rahsia dan tidak dianggap sebagai satu intipan ataupun batu api yang diharamkan. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa ja'a rajulun min aqsal Madinah. Yas'a, berlari cepat. Mukmin ahli Fir'aun ni berlari cepat. Maka kata di para ulama, al-musara'a ila nushi fid dima. Kita kena segera ambil tindakan untuk menyelamatkan seorang daripada dibunuh, kan? Wa kadzalikal musara'a, demikian juga kita kena cepat menyelamatkan akidah ataupun menyelamatkan maklumat daripada terjebak. Macam sekarang ni, isu laki-laki tak kira nama Hizkil ke apanya, dia ni nak menyelamatkan nyawa Musa yang tersalah membunuh orang. Memang ada salah Musa pun. Tapi kezaliman Fir'aun lebih besar daripada itu. Yang duk bunuh Bani Israel daripada kecil lagi, baby yang baru lahir disembelih, ini Musa baru seorang. Kita kena tengok. Jangan budak kata, oh, dia ni nak bela Musa dah. Musa bunuh orang. Alah, kita kena tengok kezaliman Fir'aun akbar, lebih besar daripada kesalahan yang dibuat oleh Musa. Baik. Maka kalau boleh cepat, kita kena selamatkan. Hari ini sama juga dalam masalah agama. Saya duk tengok sekarang ni tular di video-video, ada orang mengaku ajaran makrifat lah, ada orang mengaku dia mimpi akhir zaman lah, mimpi terakhir, macam-macam benda. Sudah sebulan dah video, sudah berapa minggu dah video, seminggu lebih dah. Nah, tak tahu, saya tak tahu tarikh awal dia. Sepatutnya pihak berkuasa segera ambil tindakan. Kita yang dapat maklumat ni pun laporkan segera kepada pihak yang bertanggungjawab, supaya ambil tindakan, supaya benda ni tidak merebak, tidak tersebar cepat. Itu dia panggil al-musara'ah fin nushi. Cepat bagi tindakan untuk menyelamatkan keadaan. Dia ni nak selamatkan Musa, lari dia. Itu yang kedua. Yang ketiga,
anna man qatala an-nufusa bighairi haqqin, siapa dia bunuh orang tanpa hak dengan alasan dia nak menyelamatkan manusia, menyelamatkan bumi ini, maka ini bohong. Kenapa awak bunuh dia? Dijangka dia ni akan buat benda yang tak baik. Dijangka. Tak boleh tu. Maka kalau betul-betul dia dah nak, barulah boleh buat. Tengok di sini. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi. Mu ni Musa nak jadi orang zalim atas muka bumi ni. Mu tak mau jadi pendamai. Ala wajhi taqriri lahu lal inkar. Jadi dia macam dia lapor je Musa gini. Sepatutnya kalau mu tahu benda tak baik, mu kena ingkar, jangan buat. Jadi ini panggil tidak ingkar. Macam kita hari ni, kita tahu ada benda tak baik tu, tapi kenapa tidak sekat? Kenapa tidak larang? Yang mana menyekat benda-benda yang akan melakukan kerusakan tu kena cepat. Jangan bagi tahu saja, saya tahu. Dah tahu, cepatlah. Kenapa pula nak main lambat-lambat? Mana tindakan tu kena drastik, kena laju. Baik. Jadi bukan semua orang yang mendakwa dia nak menyelamatkan, betul ada kalanya dia mufsid. Salah guna. Orang panggil ayat provokasi. Kenapa awak pukul dia? Sebab dia jahat. Mana bukti dia jahat? Belum jumpa. Yang keempat, Allah Ta'ala gambarkan ja'a rajulun min aqsal madinati rajulun wasafahu birrujuliyah. Allah Ta'ala gambarkan seorang laki-laki. Sebab apa laki-laki? Sebab dia guna jalan yang khalafat tariq fasalaka tariq akraba. Jadi dia guna jalan yang shortcut lah, jalan pintas supaya sampai cepat kepada orang tu. Wa ja'a rajulun min aqsal madinah. Rajulun, seorang laki-laki itu. Baik. Ada kata rijalan atau rukban. Rijalan mana jalan kaki. Rukban naik kenderaan. Yang betulnya dia guna jalan yang boleh cepat sampai. Yang kelima, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa berjalan dalam keadaan takut. Ai iza khafal insan qatla wa talafil iqamah. Bila kita takut satu tempat tu dibinasakan, kita kena keluar. Kharaja. Jangan duduk situ sampai mereka dipukul, dibunuh oleh orang lah. Kamu kena menyelamatkan diri sebagaimana Musa kharaja khaifan. Keluar dalam keadaan takut. Baik. Jadi di sini dalam ayat kharaja khaifan juga Allah Ta'ala gambarkan apabila bertembung dua kerusakan, maka dia kena ambil yang paling ringan. Sekarang ni Musa antara duduk di Mesir kena bunuh ataupun terpaksa mengembara membawa diri keluar daripada negeri. Jadi yang paling ringan keluar, kalau tidak bunuh. Hukum mati akan berlaku. Yang keenam, kenapa Nabi Musa berani mengatakan Fir'aun dalam doa dia minal qaumiz zalimin, daripada kaum yang zalim? Sebab mereka itu kafir, musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Yang pertama. Yang keduanya, mereka dah jatuh hukuman Musa akan dibunuh sedangkan belum dibicarakan. Ini juga termasuk dalam kezaliman. Sebab itulah kita ni para pelajar, kalau kita tengok apa-apa yang berlaku kepada orang, kan, jangan mudah-mudah kita nak jatuh hukum. Kalau baru ditangkap je, belum tentu orang tu bersalah. Selagi tidak dibuktikan, bawa banyak kes di mahkamah, dilepaskan begitu saja. Dua sebab lah kena lepas tu. Yang pertama, kerana memang tak ada kesalahan, cuma tuduhan jahat. Yang kedua, kerana dilepaskan, kerana juga berlaku kerana orang kita terpaksa dilepaskan. Na'udzubillah min ghadabillah. Yang ketujuh, yang ke-8, yang tujuh dah. Yang ketujuh, tengok dalam ayat ini Allah bezakan di antara dua cara. Tengok ayat 18. Allah Ta'ala sebut alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Semalam istansaru,
dia minta tolong Musa semalam. Tapi hari ni kenapa Tuhan gambar yastasrihu, dia bertempik panggil. Istisrah makna al-mubalagh. Musa cepat. Semalam dia tak tahu lagi. Musa ni berani tak berani nak lawan kau ni, tapi semalam tu dah terbukti tumbukan Musa ni tumbukan yang kuat, maka hari ni dia panggil dengan penuh confident, Musa. Itu dia panggil, tengok ayat ni. Allazi istansaru, semalam dia minta tolong, ya Musa, boleh bantu aku? Dia ni jahat ni. Musa coba tak bagi. Tapi hari ni dia confident, sebab tu dia kata yastasrihu. Panggil Musa dengan kuat, dengan penuh keyakinan. Sebab apa? Dalam Quran, dalam tafsir kata litafannun, menunjukkan satu cara panggilan tu mengikut dua keadaan. Allahu Akbar. Teliti dalam Quran, tuan-tuan. Jangan duk main-main. Baik. Yang ke-8, tuan-tuan saya ringkas ya. Wasafa asy-syarir bi annahu ghawiyyun. Nabi Musa mensifatkan orang yang jahat tu dengan innaka la tu sebab ghawiyyun, mu ni bahasa dia ni jahat lah. Ghawiyyun ay khaibun mubin. Ghawiyyun. Tengok dalam. Innaka la ghawiyyun, mana mu ni bahasa dia ni jahat. Tapi dia kata ke Musa antakuna jabbaran. Sebab jabbar ni sangat ganas. Tu beza. La ghawiyyun maknanya tak baik. Tapi jabbar tu lebih gedebel lagi. Sebab apa? Kata di ulama Ikrimah dan Sya'bi kata la yakunul insan, manusia ni tak jadi jabbar, tak jadi orang yang zalim, orang yang ganas, hatta yaqtula nafsaini bighairi haqqin. Bila dia bunuh dua orang tanpa hak, maka orang itu sudah digelar jabbar, orang pengganas. Kenapa yang pertama tidak? Yang pertama tadi, dia pun tak tahu tumbukan dia ni boleh matikan orang. Nabi Musa pun tersalah masa tu. Dia tumbuk, kalau dia tahu mati, dia tak buat. Bahaya. Tapi kalau dia buat lagi kali yang kedua, dua orang dia matikan, maka orang ni layak digelar dengan nama Jabbar. Kalau setakat seorang, Ghawiyyun. Ni bahasa Al-Quran ni dalam, tuan-tuan. Lepas tu dia kata, inna antakuna jabbaran. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang ke-9. Yang ke-9, innal iman rabitatun wasiqatun bainal mu'minin. Iman itu adalah merupakan ikatan yang paling kukuh, paling mantap di antara dua orang mukmin. Tengok, mukmin ahli Fir'aun, dia tahu risiko dia besar. Kalau Fir'aun tahu, mungkin dia kena salib, kena palang dia punya. Bukan sahaja potong kepala, mungkin kena salib lagi. Tapi oleh kerana dia ni beriman, dia sayang kepada Musa juga sebagai ketua orang mukmin, maka dia datang cepat-cepat lari untuk menyelamatkan. Jadi kita kena belajar di sini, para pelajar sekalian, kita kena belajar bahawa orang mukmin sama orang mukmin kena ada rabitah, kena ada ikatan ukhuwah al-imaniyah. Jangan pula kata, oh dia ni main kroni ni, oleh kerana dia ni walaupun Musa ni pembunuh, tapi dia ni yakin bahawa Musa bukan bunuh dengan sengaja. Sebab tu hari yang kedua Musa tak buat dah. Bahkan Musa marah pula. Main ni buah ni, nak bunuh-bunuh orang pula. Baik, kita pergi kepada yang terakhir, yang ke-10. Sya'nul mu'min daiman yalja' ilallah. Orang mukmin walau macam mana gawat, bagaimana keadaan sekalipun, dia tidak lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok, dalam keadaan Musa dikejar, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Musa lari sambil-sambil tengok kiri kanan. Qala rabbi najjini, ya Allah selamatkan aku. Artinya Nabi Musa tidak lupa, tidak lalai daripada meminta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini sifat orang mukmin. Kita ni yang kita bimbang bila berlaku apa-apa, susah ke, apa benda ke, sakit ke, demam ke, bencana, kita terlupa kepada Allah. Kita pergi cari bomoh-bomoh, pergi cari dukun-dukun, pergi cari kubur-kubur wali dan macam-macam. La ilallah. Kata di para ulama salaf, imanuka awwal ma nataqa bihi lisanu. Tanda kaedah ni. Iman kamu itu
Iman kamu apa yang mula-mula keluar daripada mulutmu. Dan mana kalau keluar, kita orang beriman, yang pertama keluar sudah pasti Allah. Allah, kita panggil Allah. Bagi orang lain pula dia akan panggil berhala dia. Puak Syiah duk panggil Hussein. Jadi jangan ada orang duk panggil Badui lah, panggil siapa lah kan. Kita kena panggil Allah Azza wa Jalla. Pergantungan kita dengan Allah, kita kata alhamdulillah, walaupun ayat ni pendek, tapi kita telah dapat 10 pengajaran daripada peristiwa ini. InsyaAllah, apa jadi kepada Musa? Adakah Musa ditangkap? Atau Musa selamat? Bermula ayat 22, kita sambung dalam sidi akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.